Saya sebut kemarin bab nasihat, saya dah sebutkan. Orang-orang yang melakukan kesalahan belum mesti kita kena tegur. Tak semestinya kita kena tegur. Kena tengok keadaan. Hadis Muslim yang banyak kali kita baca di sini, man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat satu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia ubah kemungkaran tadi. Cegah kemungkaran tadi dengan kekuasaan. Yadi ini tangan, ya, kekuasaannya. Hadis tu menyebut munkaran, kemungkaran, bukan kesalahan, ya tak? Maka itu kalau sepatutnya seorang suami melihat isteri melakukan kemungkaran, wajib tegur kerana dia berkuasa. Kalau ayah yang lihat anak-anak melakukan kemungkaran, dia wajib cegah kerana dia berkuasa, ya tak? Patutnya macam gitu, ya tak? Dia bukannya ini kita lihat orang buat salah je kena tegur. Walaupun kemarin kita bacakan ayat 110 surah Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu orang Islam ni semua adalah umat yang terbaik yang kami saring daripada banyak-banyaknya umat. Dua sebabnya. Kerana kamu mengajak orang melakukan kebaikan, kamu mencegah orang melakukan kemungkaran, dan kamu tetap beriman. Walaupun ayat ni menyebut khaira ummah ni dibikin kerja yang bersangkut paut dengan dia ini, ajak orang buat baik, cegah orang melakukan kemungkaran. Tapi di dalam reality, sebenarnya mengajak lebih mudah daripada menegur. Maka kita kena work hard and work smart. Antara nak ajak dengan nak tegur, kalau saya pilih ajak. Anda ajak orang, kalau dia tak nak pun biasa dia tak marah. Tapi kalau anda tegur orang, kalaupun dia lakukan kesalahan, dia tahu, walaupun dia salah, belum tentu dia nak terima. Silap-silap dia marah. Dan ini realiti. Manusia dia tak suka ditegur. Saya dah contohkan banyak kali. Anda berkawan, berkeluarga ni kena jaga baik-baik. Jangan pegang ayat tu main terus. Semua kita nak tegur je. Saya buat contoh yang simple dan saya dah buat contoh kat sini. Ada dua orang kawan baik. Blood brother, kamcing au. Apa lagi nama nak sebut? Memang baik sangat tak? Pergi mana pun dua orang aja. Dia ni ajak, mesti ikut. Tak? Dia ni ajak, mesti ikut. Pasal ajak. Tak? Dan hari ni ajak pergi makan, jadi. Besok pergi karaoke, jadi juga. Besok pergi zumba ke zamba. Apa saya bukan faham sangat. Tak? Jadi aja tak? Pocok-pocok semua jadi. Pasal ajak. Semua jadi, tak ada masalah. Satu hari kawan dia makan ni, tangan kiri. Anda tengok tak? Makan tangan kiri, dia tegur. Hush! Macam setan. Kawan dia malu, kawan dia marah, dan tak kawan lagi. Dalil saya di sini bahawa bukan tak boleh tegur, tapi bila kita tegur ni tak kena pada prime time, orang marah. Ini yang saya cakap hari ni, kita kawan-kawan ni ajak datang belajar. Dia tak nak datang pun dia tak marah, pasal anda ajak. Anda bukan larang dia, tak? Ajak. Masalah tegur ni kasih pressure dengan ustaz-ustaz, ustazah-ustazah. Biar dia pergi kerja. Dia kena cermat dalam masalah menegur. Yang saya bacakan hadis tadi, man ra'a minkum munkaran tu kan akhirnya kata ni, fa illam yastati fa biqalbih, fa illam yastati fa bilisani. Kalau kamu tak mampu nak cegah dengan kekuasaan kamu, dengan nasihat. Fa illam yastati, kalau kamu tak mampu juga untuk menasihati, ya tak? Fa biqalbi. Kamu yang ini cegah dengan hati, maknanya kamu benci. Yang kata Nabi, wazalika da'aful iman. Walaupun yang demikian itu salah satu daripada selemah-lemah iman, ya tak? Kalau kita baca hadis ini, maksudnya Nabi walaupun suruh kita cegah, tapi Nabi ajarkan cara. Kalau dengan tangan tu tak kena pada waktu itu, dengan lisan. Kalau tak kena juga dengan lisan, cukup diam, ya tak? Dengan hati kita benci, ya tak? Anda belajar sejarah, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Tidak ada satu pun peperangan yang berlaku. Nabi pernah solat ditendang. Nabi pernah solat dilempar dengan najis. Nabi tak cakap apa. Kita cerita tentang Sumayyah, mak kepada Yani Ammar. Kita cerita tentang Yasir, bapa Uthman. Mati dibunuh. Nabi tak boleh bikin apa. Nabi benci, Nabi diam aja, tak? Khabbab bin Al-Arati dicocok dengan besi. Ammar bin Yasir diselam kepala dalam air, hampir-hampir mati. Nabi tak bikin apa-apa. Ketika itu kita tidak ada kekuasaan, ya tak? Walaupun Nabi cakap cegah dengan kekuasaan, tapi Nabi bikin yang terakhir, ya tak? Fa biqalbi. Maknanya walaupun Nabi ajar macam itu, tapi waktu 13 tahun yang pertama Nabi pilih yang terakhir. Yang ini dalil saya, kita kena pegang betul-betul. Belajar agama bukan suruh kita nanti pergi tegur semua orang, tak. Dakwakan 3.
Dakwah bil lisan. Ini ustazah punya. Dakwah bil mal. Dakwah dengan harta. Ni semua orang Singapura kena bikin. Dakwah bil misal. Dakwah dengan contoh. Semua yang belajar agama ni tunjukkan akhlak yang baik. Orang terpikat dengan akhlak anda bila anda dah belajar agama, ya tak? Orang sayang, ya tak? Jangan dia baru belajar 3-4 hadis balik, bapak dia pun diampun. Bapak ni tak padan akhlak teruk, tak belajar agama, nampak? Dalam bab ni siapa yang akhlak teruk? Apa? Quran sebut fala takullahuma uff. Jangan kamu cakap uff dengan bapak kamu, mak kamu tak boleh. Wa kullahuma qaulan karima. Hendaklah kamu cakap dalam keadaan baik-baik. Dia baru belajar 3 hadis tu pun baca tak betul. Dia kata bapak pun diampun. Tak, dengan contoh. Ya, saya mewakili bapak-bapak dan mak-mak. Kita kau orang tua, kita tahu anak tu baik tak baik. Kalau dia betul belajar yang betul, dia tak solat, tak tinggal lagi. Kita tak payah cakap, kita tengok dia sembahyang sendiri. Ya, dia dah kahwin isteri cantik molek, tutup aurat, anak-anak pun bagus. Kita cakap budak tu baik, ya tak? Kita kan makan garam lebih dulu. Darah tinggi 400 ni. Anak-anak kena dengar, mak bapak ni pandai, tak? Dia tahu anak tadi betul belajar tak betul, tak, dengan contoh, tak? Insya-Allah anak mak bapak walaupun dia tengok dia tak apa-apa ngam, tapi didoakan dia. Ini yang saya sebutkan banyak kali, belajar agama bukan mesti tegur orang, tak? Ajak anda dapat pahala. Banyak kali saya katakan orang tak kenal agama, anda bawa duduk kat sini, malaikat doakan mudah-mudahan dihiasi Quran dan hadis, dia jadi baik daripada kita, tak? Anda dapat pahala, dan walaupun anda dah mati 1000 tahun, kalau dia beramal, anda dapat pahala. Ini kerja kita. Kasih pressure dengan ustazah supaya dia cerdik untuk dakwah, ya tak? Kita ajak. Tapi kalau tegur, suami kepada isteri, ayah kepada anak-anak. Cerita ni belum habis, ya tak? Bila Nabi SAW dia ini habis solat, ya tak? Sebelum tu, bila Muawiyah bin Hakam ni dia cakap, yarhamukallah. Orang mau tengok, dia cakap apa tengok? Orang-orang tepuk ini. Oh, baru dia faham. Oh, rupa-rupanya yang orang-orang tepuk tu mereka tak kasih aku cakap. Ya, lakinni sakat. Maka aku pun diam. Habis solat, Nabi pusing, Nabi tanya, tadi aku tengah solat ni aku dengar kau orang bercakap-cakap, tak? Aku dengar macam mari tepuk-tepuk ni semua apa cerita ni? Sahabat-sahabat Nabi ni nak cakap Muawiyah macam tak berapa best lah, ya tak? Mereka tengok. Kira macam sabar macam gitu. Dalam hati Muawiyah, mampus aku ni mesti kena ampun. Hadis ini kalau kita belajar dalam bab menasihati kemarin kita cerita kan, dia tak? Nabi orang yang sangat fatanah. Kita kecil-kecil belajar rukun iman, beriman pada Nabi. Nabi ni amanah, sedik, fatanah. Tabligh, fatanah. Fatanah, bijaksana. Cerdik Nabi di dalam yakni berdakwah. Nabi panggil Muawiyah, Nabi cakap, inna hazihi salah, wahai Muawiyah, yang kita lakukan solat ini la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Dalam solat ni tak boleh bercakap-cakap. Yang tadi kau cakap mana tu, apa tengok? Tak pernah tengok orang. Itu kan cakap-cakap, perkataan manusia. Tak boleh, ya tak? Dan kita bila solat, kita sedang bermunajah, ya tak? Wa innama hiya, sesungguhnya solat yang kita lakukan itu at-tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Ini yang saya katakan, kalau anda belajar fikih, anda akan baca hadis ni yang belajar Bulughul Maram dan sebagainya. Hadis ini diletakkan oleh Hafiz bin Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram dalam bab awal daripada yang ini penjelasan tentang solat. Solat ini hanya boleh di dalamnya, ini kita menyebut tasbih, macam mana kita subhana rabbil azim, waktu rukuk, sujud dan seterusnya, kita takbir, adanya takbiratul ihram, ada intiqalat dan sebagainya, dan kita membaca Al-Quran. Dan kes ini sama macam kes ketika Arab Badui yang kencing di salah satu daripada penjuru masjid yang kita berulang-ulang dah ceritakan. Orang tak tahu, ya tak? Maka Nabi SAW terangkan kepada yang ini Badui yang kencing di salah satu penjuru daripada yang ini penjuru masjid. Kata Nabi, inna hazihil masajid, sesungguhnya yang ini masjid-masjid orang Islam ni la tasluhu li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Di dalamnya tidak boleh ada yang ini air kencing dan kotoran-kotoran. Wa innama hiya li zikrillah was-salah wa qiraatul Quran. Di dalam babul masajid, kitabul maram juga ada. Masjid orang Islam ni kita nampak cantik. Kita masuk, orang baca Quran. Kita masuk, orang etika berdoa. Ya tak? Tak ada bising-bising. Tak ada kecoh-kecoh. Sehingga kan dalam masjid nak berbual asal dunia, out you go. Ya tak? Ini
Dalam masjid itu disuruh untuk kita mengingat Allah, melakukan solat dan membaca Al-Quran. So kes dia sama. Sekali lagi saya tutup. Dalam kes Muawiyah bin Al-Hakam ini bukan saja Nabi tidak marah, bahkan Nabi mengajarkan fikir. Orang tak tahu, kita jangan marah. Kita kena beritahu dan kita ajar sedikit. Dalam bab ini seolah-olah Nabi mengajar. Kalau dalam pelajaran fikir, kalau kita sedang solat, bersin, hacum, tutup mulut, tak apa. Tak, itu bab adab yang kat luar. Tak payah menjaharkan Alhamdulillah. Clear? Anda hacim, Alhamdulillah. Imam tadi nak baca Inna Tainah, terus membaca Inna fi halqis samawati wal ard. Dalam hati imam menyesal aku. Tak? Pasal anda Alhamdulillah. Tak payah. Tak? Dan kalau anda terdengar orang nak bersin dan baca Alhamdulillah pun, jangan dia ini cakap Yarhamukallah. Tak sunnah. Sebab ini hadis yang Nabi larang. Masih ada tempat banyak lagi, silakan. Akhirnya kata Muawiyah, subhanallah, ma ra'aitu mualliman qablahu wala ba'dahu. Belum pernah saya melihat seorang mualliman, seorang guru sebelum atau sesudahnya ahsana ta'liman anhu, yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Muawiyah, fa wallahi ma karahani wala tashamani wala darabani. Nabi ni bukan saja tak marah saya, tak caci maki saya, pukul pun tidak. Dan inilah akhlak Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila kita dalam majlis duduk, kita sebut Nabi, kita ambilkan kebajikan yang ada pada Nabi. Mudah-mudahan Allah SWT berkati kita. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surah Al-Qalam ayat 4 kata, sungguh engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat agung. Kemarin kita berulang-ulang cerita tentang bagaimana akhlak Nabi dalam berdakwah, sehingga Allah sebut pada ayat 159 surah Ali Imran, fabima rahmatin minallah lintalahum. Kata Allah, dengan rahmat Allah SWT, engkau Muhammad lintalahum, sangat lunak, linen, sangat lunak kepada mereka sahabat-sahabat ketika kamu berdakwah. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau Nabi Muhammad yang Nabi kita ni garang, ganas, cakap sembarang-sembarang, lan faddu min haulik, nescaya tak ada orang nak dekat. Kata Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka, orang ni tak faham. Wastaghfir lahum, minta ampun kepada Allah untuk mereka. Kemarin kita cerita tentang yang ini di Taif, ya tak? Bila orang lempar Nabi batu ni, Aisyah pernah tanya Nabi, ya